Mira, 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 Mira. Padam, padam gambar tu. Assalamualaikum, selamat malam dan selamat kembali dalam Fidget Scream Malam Sepi Berteman Kembali. Okey, aku tahu hari ni bukan hari Khamis. Cuma semalam aku agak busy dan agak letih sebabkan assignment semua kan. Dan ni adalah minggu last, memang agak banyak kerja lah. Cuma aku harap korang terus support kita orang, bersabar dengan kadang-kadang kita orang lambat upload video, kadang ada tak buat video langsung. Aku harap korang sabar, okay? Untuk minggu ni, di samping berita sedih pasal assignment banyak lah kan, letih semua, Fidget Scream dapat 3 berita gembira, okay? Dan membawa kepada update kita minggu ni. So, berita baik yang pertama adalah for the first time kita dapat sponsor daripada pihak Mara Digital Kuala Lumpur. Okay, nampak? KL baik, jauh daripada aku ni orang kampung tapi dapat daripada pihak Kuala Lumpur. Dan dia kata dia memang peminat Fidget Scream lah. Yang tu memang buat aku terharu gila. Dan dia ada hantar barang untuk kita orang review. Cumanya belum sempat lagi kita orang nak review. Dan aku rasa lebih dekat sebulan lebih kita orang dah terima. Tapi memang kita orang belum sempat nak review sebab kita orang nak simpan dia punya barang-barang ni untuk konten terbaru Fidget Scream. Konten terbaru Fidget Scream. Okay, so nak tahu besar tak besar barang dia, pegang jap. Okay, ni lah. Nampak? Oh, besar baik. Dia tulis kat sini untuk Zikri dan Fikri Fidget Scream. Okay, kalau korang boleh nampak lah. Nampak ke? Aku tak tahu aku nampak ke tak, tapi dia tulis kat situ untuk Fikri, Zikri dan Fikri Fidget Scream lah. Masa aku baca aku memang seronok gila sebab aku tak pernah pun, aku tak adalah fikir untuk tiba-tiba buat review. Tapi bila ada orang sudi hantar like macam gift, aku macam happy gila. Dan aku nak ucapkan terima kasih kepada Aimi daripada Mara Digital Kuala Lumpur sebab sudi hantar kat kita orang barang ni. Terima kasih banyak dan minta maaf sebab kita orang lambat review. InsyaAllah kita orang akan review juga dalam konten terbaru Fidget Scream. Okay, tadi aku ada sebut pasal konten terbaru Fidget Scream. Itu bawa kepada berita gembira yang kedua, iaitu Fidget Scream akan keluar lagi 2 konten terbaru. Nak tahu konten apa? Korang kena tunggu, okay? Dah siap dah, logo, intro semua dah siap. Cumanya tak tahu lagi bila nak record dan juga bila nak release. Kalau korang perasan, ada satu ketika aku suruh korang teka tau, pasal logo baru. So aku tanya kat korang, cuba korang teka apa perubahan yang akan berlaku dalam Fidget Scream ni. Dan ada yang teka, mostly yang teka adalah Fidget Scream akan tukar logo, tapi jawapannya salah. Yang sebenarnya kita orang akan adakan konten terbaru, okay? So stay tune dan macam biasa aku cakap, terus support kita orang sampai kita orang boleh bagi lebih kepada korang, okay? Dan berita terbaik yang ketiga, okay? Memang tak boleh nak, aku tak boleh lah, yang ni memang lama gila tau aku tunggu. Akhirnya Fidget Scream dapat surat cinta dari Google AdSense. Aku pergi kedai, lepas tu yelah, tak boleh lah lama-lama kan nak keluar-keluar semua kan, sebab sekarang PKP Selangor. Aku singgah dekat satu tempat pos. Lepas tu sajalah nak tengok kod-kod ada surat sampai ke. Kalau orang-orang kampung boleh lah aku paskan kan. Tiba-tiba aku nampak satu gambar Google AdSense. Dan aku rasa macam dalam kampung ni ada tak orang lain yang YouTuber ke kan? Ada. Tapi tengok dulu lah. Aku tengok surat baru. Aku tengok belakang, Fidget Scream bye. Fidget Scream. Alamak, tak boleh nak itulah Fidget Scream. Okay, alamat tutup lah kan. Kena terkejar rumah aku. Okay, thank you kepada Google AdSense sebab hantar benda ni. Memang lama gila kita orang tunggu, sampai aku takut kot lah tiba-tiba nanti sebab dia tulis kat situ kalau aku tak verify PIN dalam masa sebulan tak ada iklan dah. So aku takut macam mana ni. Tapi last sampai alhamdulillah. Okay,
Dan kepada korang YouTuber-YouTuber dari kalangan Kim Bayu semua, kalau korang masih belum dapat monetize korang punya YouTube, masih belum dapat payment semua, aku doakan korang terus berjaya, terus semangat untuk buat video yang menarik dan juga bermanfaat untuk semua. Semoga kita sama-sama berjuang dalam medan YouTube ni, okey? Aku rasa dah panjang dah aku cakap. So kita teruskan dengan kisah malam ni, iaitu 3 komplit kisah seram baru yang aku bagi nama Seram Sangar Maya. Kita ubah mood jap. So, mesti korang pelik kan, kenapa tajuk dia Seram Sangar Maya? So sebenarnya tajuk Seram Sangar Maya ni maksud dia, sangar tu lebih kepada macam kalau ikut bahasa Melayu muram atau suram, lebih kurang macam tu maksud dia. Dan maya ni aku ambil sempena maksud alam maya. So cerita kali ni lebih kepada apa yang kau nampak dalam, contohnya dalam gambar, dalam video, ataupun tiba kau main YouTube kau nampak benda tu, nampak. Cerita kali ni mungkin berbeza daripada cerita-cerita sebelumnya, yang biasa orang cerita dia nampak benda tu depan pintu, dalam tandas. Tapi ni macam mana cerita tu akan jadi seram bila benda tu sekadar dalam alam maya je. Tapi korang lihat dulu, korang jangan tiba-tiba judge macam, alam maya apa ni, tak best ni kan. So korang jangan judge dulu, korang dengar cerita sampai habis, baru korang letakkan korang punya penilaian, adakah cerita-cerita ni seram atau tak. Nak tahu seram atau tak, jom kita teruskan dengan kisah pertama malam ni, yang aku bagi nama Kamera Dalam Tandas. Okay, kita cari nama Kim Bayu dulu. So, aku ambil nama Kim Bayu, Amira, Faridah, Dirah dengan Liana. Okay, so satu hari Amira ni, dia ketua geng paranormal ni. Okay, diorang ni memang orang kata Amira, Farida, Dira dengan Liana ni memang jenis suka lah, pasal kongsi-kongsi cerita hantu, pasal cari-cari hantu ni, diorang memang suka. Aku pun tak tahu lah kenapa diorang suka kan. Macam ada banyak benda lain hobi yang kau boleh buat, tapi kenapa nak kena cari benda tu? Diorang dengan cerita dekat tandas sekolah diorang ada satu kes di mana seorang budak perempuan, dia masuk dalam tandas, kemudian tandas tu terkunci. Bila pihak berkuasa datang untuk cek lah, pihak sekolah ke semua buka pintu tu, diorang nampak dalam tandas tu kelihatan perempuan yang masuk dalam tandas, yang dilaporkan masuk last dalam tandas tu ditemui mati. Diorang rasa macam, terus je macam, jom try cari macam tu. So diorang pun dah plan, semua plan. Amira dengan Farida, Dira dengan Liana ni semua dah plan. Okay, cantik punya, malam esok kita try tengok. So diorang pun lepas habis kelas petang, diorang berkumpul untuk cek dalam tandas tu. Bila dah diorang pastikan tak ada orang dalam sekolah, diorang pun pergi ke tingkat 3, di mana tandas yang dikatakan ada budak mati dalam tu. So si Faridah ni, dia pergi ambil satu pin tau. Dia buka. Dia cuba nak buka tandas yang berkunci tu. Buka weh. Hebat tak hebat. Berjaya buka tandas tu. So diorang pun buka. Diorang kata tandas tu bersih, cumanya sedikit kering dan juga kosong. Macam mungkin tak ada timba, tak ada kolah air yang biru, tong biru tu kan. Lepas tu diorang kata, okay tak apa, jom kita masuk, kita try cari betul ke tak betul kan. So nak jadikan cerita, diorang pun masuk lah. Diorang masuk dalam tandas tu dan salah seorang daripada diorang, Dira, dia terjumpa satu kamera tau. Diorang jumpa kamera dekat dalam tandas. So diorang kata, uish, ni mesti ada orang yang pernah masuk dalam tandas ni. Lepas tu mungkin kantoi ke apa, diorang lari keluar, tinggalkan kamera. So diorang ambil lah kamera tu. Diorang cek kamera tu tak ada apa-apa pun. So diorang macam, okay tak apa, kita ambil. Lepas tu diorang pun teruslah observe kawasan tu, tengok ada apa-apa ke tak kan. So si Faridah ni kata macam, tak ada apa-apa pun. Lepas tu Amira si ketua ni macam, itulah tu, daripada tadi kita tunggu tak ada apa-apa pun. Lepas tu si Dira kata, apa kata kita tak gambar dulu, sebab daripada balik tangan kosong, baik kita tak gambar. Kot-kot macam boleh nampak ke benda tu, ataupun sebagai tanda kenang-kenangan, kot-kot nanti boleh cerita dengan member-member yang diorang dah masuk dah pun tandas tu. Okay, lepas tu diorang pun ber-wifi tak gambar, yang mana si Amira ni, ketua dia ni, tukang tak gambar tau. So berdirilah si Faridah, dekat tengah si Dirah, dan terakhir belah kanan adalah si Liana kan. So di Amira pun tak gambar, tangkap gambar beberapa keping dan kemudian balik. Malam tu dekat pangsapuri si Amira ni, dia pun cek gambar-gambar semua. Okay, buka laptop,
dah transfer semua gambar, dia check gambar-gambar tu. Dia perasan dekat salah satu gambar di mana ada 3 orang kawan dia, si Faridah, Dirah dengan Liana. Dekat rambut Liana yang sebelah kanan tu ada satu lagi rambut. Korang bayangkan ada 3 orang dalam satu gambar, si Faridah, Dirah dengan Liana. Dekat Liana ni ada satu rambut. Sebab Liana ni memang rambut panjang, tapi ada satu lagi rambut macam ni. So si Amira yang tukar tak gambar, masa tak gambar tak nampak apa pun, tapi bila dah check tu dia rasa betul lah ada benda. Lepas tu dia pun try call si Liana. Dia try call macam, tunggu, tut 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 tut. Tak dapat call. Panggilan terputus. Dan tak ada khabar berita pasal si Liana. So si Amira ni sambung tengok balik kat gambar tu. Bila tengok kat gambar tu, dia perasan tiba-tiba gambar si Liana hilang. Hilang tak tahu pergi mana. Tinggal 2 orang je, kawan dia Faridah dengan Dirah. So si Liana ni yang ada rambut kat belakang tu hilang. Tapi yang menyeramkan sekarang adalah si Faridah dengan Dirah. Dekat belakang si Faridah ni, yang mana Faridah ni tak bertudung tau, rambut dia pendek, ada satu rambut extension. Rambut Faridah tu tiba-tiba jadi panjang tau. Jadi panjang dia sepatutnya rambut sampai sini je. Lepas tu bila si Amira nampak ada juraian rambut yang baru, si Amira ni takut lah, dah lah gambar si Liana hilang kan. Lepas tu dia cepat-cepat call si Faridah. Tut 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 tut. Faridah. Lepas tu si Faridah jawab macam, kenapa call malam-malam ni kan? Lepas tu si Amira kata, kau dah tengok dah gambar yang aku hantar tu? Lepas tu dia kata, aku tak tengok lagi asal. Lepas tu dia kata, si Amira kata, gambar si Liana tak ada weh. Dan aku tak tahu, tapi dekat gambar kau ada satu rambut extension. Tiba-tiba panggilan terputus. So si Amira ni terpinga-pinga macam, kenapa semua orang yang aku call malam ni terputus line kan? Lepas tu tengok gambar tu balik. Sekarang gambar si Faridah pula tak ada, meninggalkan si Dirah dekat tengah-tengah sorang-sorang. Dan sekarang makhluk yang berdiri kat belakang si Liana masa awal tu kemudian berpindah dekat Faridah. Dan sekarang ada dekat belakang Dirah, tengah pandang ke arah kamera. Dalam ketakutan, si Amira ni terpinga-pinga macam, kenapa ni? Siapa yang ada kat belakang tu? Diorang pergi 4 orang je dan aku yang tak gambar. Jadi siapa yang kat belakang diorang tu? Tiba-tiba phone berbunyi. Phone si Amira berbunyi. Kemudian Amira angkat. Dalam sayup-sayup dia dengar suara si Dirah. Dirah cakap macam ni, Mira, padam gambar tu, Mira, padamkan. Macam tu. So si Amira ni takut lah. Tiba-tiba talian terputus untuk kali yang ketiga. Dan terlepas dapat panggilan daripada si Dirah tu, si Amira ni apa lagi, dia cepat-cepat padam semua gambar yang diambil tu. Kemudian suasana sunyi seketika. Wah, dah lega lah. Macam esok aku mesti jumpa diorang, bagi tahu pasal hal ni. Dan aku harap diorang tak ada apa-apa lah. Sayangnya tiba-tiba pintu rumah si Amira diketuk. Tup. Amira terkejut lah. Ya, dia tengah mengelamun tadi kan. Tiba-tiba ada orang ketuk pintu. Macam, lepas tu dia pergi dekat kawasan pintu tu sebab kok ada orang datang. Dan bunyi tu seolah-olah ada orang yang nak masuk secara terjah tau. Macam tum. Tapi Amira lambat ada buka sebab dia takut. Malam-malam ada orang datang macam tu. Lepas tu dia pergi intai dekat kawasan bulatan yang dekat pintu tu untuk korang tengok orang kat luar. Dia intai kat situ. Dia nampak ada satu mata tengah pandang dia menerusi bulatan tu. Korang tahu tak, orang daripada luar tak boleh tengok apa ada kat dalam menerusi lubang tu tau. Jadi kenapa perempuan yang dekat luar
tengok kat dalam, seolah-olah dia tahu si Amira tengah jenguk dari dalam. Lepas tu si Amira ni apa lagi, lari pergi atas katil, selubung, tiba-tiba dengar ceking. Kamera yang diambil dalam tandas tadi menangkap gambar si Amira. So Amira takut, Amira terkejut macam. Dia buka slow selimut dia, kemudian dia cuba berjalan. Tap. Sampai dekat kawasan kamera tu, dia ambil kamera tu. Dan malam tu berakhir dalam keadaan Amira hilang. Keesokan paginya, bila si roommate Amira ni masuk ke dalam bilik Amira tu, dia dapati Amira ni hilang, tak ada. Cuma yang tinggal adalah kamera beserta satu gambar Amira dalam keadaan yang sangat pelik. Macam seram lah. Aku yang bercerita ni orang meremah. Dan actually diorang ada hantar gambar si Amira, Liana, Dirah dan Faridah ni. Diorang ada hantar gambar macam mana gambar keadaan Faridah masa ada benda kat belakang dia, gambar di mana Liana tiba-tiba hilang daripada gambar. Dia ada hantar. Ada 3 orang gambar perempuan dalam tu, memang dia ada hantar. Dan kalau betul lah gambar tu real, seram dia. Gambar dekat Dirah yang aku cerita, yang gambar perempuan last hilang daripada gambar tu adalah gambar di mana seorang budak perempuan baju pink. Kau bayangkan dia diri macam ni, senyum. Belakang dia ada seorang perempuan yang kalau kau tahu, sudah lampu pula padam. Aish. Tak apa lah, biasa lah tu kan. Korang dah biasa kan dengan benda-benda macam ni, biasa lah tu. Okay, untuk pengetahuan korang, sekarang pun dah pukul 2. Sebenarnya aku nak tidur, tapi jap kita habiskan dulu rakaman lah. Dan sebenarnya gambar tu, okay, kalau korang dapat bayangkan yang gambar Dirah tu, yang terakhir hilang daripada gambar tu, kan dia berdiri macam tu kan, senyum kan. Belakang dia ni ada seorang perempuan tengah macam ni. Ni bahu si Dirah tu macam ni. Mata dia, Allah lah, memang kalau kau tengok persis hantu Jepun yang perempuan yang muka pucat tu, yang tu. Dan yang aku kata gambar last yang di mana kamera tak gambar sendiri tu, dia ada hantar tu gambar yang mana kamera tu like macam ni tau. Posisi dia macam Amira, dia ambil kamera dan dia pandang macam ni kamera tu. Tiba-tiba kamera tu tak gambar dia, terhasil satu image di mana muka si Amira macam ni, dan belakang dia ada seorang perempuan tengah jenguk. Aku tak boleh kongsi kat korang. Aku kalau boleh, aku dah kongsi lah. Tapi masalahnya aku tak boleh sebab gambar tu dia tak pakai tudung. Okay, dia tak tutup aurat, so aku tak boleh nak kongsi lah. Okay, aku harap korang faham. Harap korang enjoy lah dengan cerita. Okay, okay dah. Cerita tu dah seram lah tu. Okay, so kita teruskan je lah dengan kisah kedua malam ni, iaitu sebuah kisah yang aku bagi tajuk Blue Tick. Sakit weh. So Blue Tick sakit weh ni adalah sebuah kisah yang terjadi kepada Kim Bayu. Bukan Kim Bayu, kita ambil nama Kim Bayu. Kim Bayu Akmal. Okay, bukan Akmal tapi Akmal. Akmal ni dia sebenarnya isu ni sensitif, tapi kita sebagai hiburan kan. Lagipun nama-nama ni bukan aku menunjukkan kepada korang Kim Bayu sebenar pun. Cumanya kita share nama je kan. Meraihkan yang korang hantar set nama kat kita orang, dan kita orang pun letak nama korang cerita. Okay, just santai dan juga hiburan. Tak ada lah kita nak orang doa nak korang yang jadi hantu dalam cerita tu, korang lah pembunuh dalam cerita tu. Tak. Okay, satu malam tu dia tak boleh tidur tau. Dah lama, dah beberapa hari dia tak boleh tidur, dan jam menunjukkan pukul 3 pagi. So dia kata memang setiap kali sebelum pukul 3 pagi dia memang tak boleh tidur, sebab dia tengah menunggu satu mesej masuk dalam WhatsApp. Okay, nak jadikan cerita, sejak beberapa minggu lepas si Akmal ni dia terima satu mesej secara bertubi-tubi setiap kali pukul 3 pagi. Okay, dan nombor
WhatsApp tu datang daripada seorang perempuan yang dia sangat kenal. Yep, perempuan tu adalah isteri dia. Kita ambil nama dia Suraya lah, okay? Kita ambil nama dia Suraya. So si Akmal ni dia tak boleh tidur bukan sebab si Suraya ni WhatsApp dia setiap hari tanya khabar semua, bukan. Sebab Suraya dah mati. Okay, Suraya ni adalah isteri dia tapi dah mati. So macam mana isteri dia boleh WhatsApp dia pukul 3 setiap hari bertanyakan pasal khabar dia? Dan untuk pengetahuan korang, kau tahu kenapa dia mati? Sebab dibunuh oleh Akmal ni sendiri. So Akmal ni dia tak tahan sebab si Suraya ni kata yang okey, cinta sampai matilah, hidup semati semua. Tapi last dia main kahwin 3. So si Akmal tak dapat tahan marah dia dan dia bunuh si Suraya. Lepas tu dia tanam Suraya ni dekat area Gombak, berdekatan dengan satu U. Aku pernah pergi U tu. U tu cantik, tapi aku tak tahulah cerita ni betul ke tak. Tapi dia kata dia tanam berdekatan jalan tu lah. Like, aku tak tahu lah. Si Akmal ni dia tanam si Suraya sekali dengan beg dia semua tanam lah. Cuma dia kata kemungkinan ke untuk si Suraya ni WhatsApp dia kalau dia dah mati. Tiba-tiba dalam pukul 3 pagi macam tu, sedang dia termenung, dia terima satu mesej. Hai, awak kat mana? Hai, awak buat apa? Hai, seorang ke? Hai, dah tidur ke? Macam tu lah. Setiap minggu, setiap hari dia akan terima mesej yang sama. Tapi dia tak pernah balas. Dia bagi blue tick je. Okay, dia bagi blue tick. Lepas tu dah cukup sampai esok pagi. Lepas tu esoknya akan berlaku kejadian sama. Dia bagi blue tick. Macam tu lah. Cuma satu malam ni tiba-tiba dia rasa macam nak balas. Dia nak tahu siapa yang main phone si Suraya ni. So dia pun ambil lah phone tu, dia tengok. Okay, hai, awak kat mana? Lepas tu dia balas lah. Hai, saya ada kat rumah. Nombor Suraya ni pun dia typing. Lepas tu dia kata, oh, tengah buat apa? Lepas tu si Akmal balas lah, tengah nak tidur. Lepas tu mesej Akmal blue tick. Dan dia tahulah. Terus si Suraya dah baca. Kemudian terus keluar perkataan typing. Kemudian keluar satu mesej. Suraya kata, oh, seorang je ke? Lepas tu si Akmal pun balas, yelah, seorang je. Lepas tu blue tick, keluar perkataan typing, keluar mesej baru. Si Suraya kata, awak tak rindu saya ke? Lepas tu si Akmal ni tanya, awak ni siapa? Blue tick dan tak keluar typing. Lepas tu si Akmal ni macam, hai, kenapa ni kan? Lepas tu dia cuba pula call. Dia call lah. Sebab dia tahu si Suraya dah baca, sebab dah blue tick. Tapi kenapa tak balas? Tadi sebab setiap hari bukan main call dia kan. Setiap dia call, titit 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 titit, seolah-olah bunyi tu ada berdekatan dia. So si Akmal ni macam, kat mana? Macam dia dengar ada bunyi ringtone. Lepas tu dia buka, dia ada dengar lagi ringtone. So kemungkinan phone yang dia call tu ada berdekatan sini. So dia cari di sebalik pintu. Dan dia dengar suara nada dering semakin menghampiri pintu rumah dia. Bila dah dengar macam tu, of course lah si Akmal cuak kan. Lepas tu dia pun just duduk kat katil dia sambil memberi perhatian kepada nada dering tu yang semakin lama semakin dekat dengan pintu dia. Adakah sebenarnya Suraya masih hidup ataupun ada orang lain yang pakai phone dia? Lepas tu dalam dah lama blue tick, tiba-tiba pintu terbuka. Pintu terbuka, tebuk. Sejurus daripada pintu terbuka. So si Akmal ni tengok phone dia. Dia keluar perkataan typing. Dan keluar mesej baru yang bertuliskan, hai Akmal. So untuk kisah kedua tadi, aku tak tahulah sebenarnya Akmal tu nampak apa masa pintu tu terbuka. Aku tak tahu dia nampak Suraya ke ataupun tak ada orang ke, tiba-tiba mesej tu masuk. Cuma kisah tu terhenti sampai situ. Aku tak ada sambungan dia. Dan
Tak tahu apa jadi dengan Akmal. Adakah dia mati ke, dia hilang macam tu, aku tak tahu. Dan aku tahu kisah tu simple tapi sangat-sangat menarik untuk dikongsikan. Dan ingat, membunuh ni bukan satu jalan penyelesaian lah. Okay, like nyawa orang tu bukan suka-suka, kau boleh bayar, kau boleh beli kan. Jadi janganlah membunuh, sebab sedangkan haiwan pun dilarang untuk bunuh, lagilah manusia. Okay, so kita teruskan dengan kisah ketiga malam ni. Okay, sedar tak sedar dah kisah last dah. So jom aku bawa korang selami kisah terakhir malam ni. Sebuah kisah yang aku bagi tajuk siapa yang add dia. Kisah siapa add dia ni adalah sebuah kisah yang berlaku kepada, kita bagi nama Kim Bayo juga, Ayu dengan Nadia. So nak jadikan cerita Ayu ni, dia dah lama terpisah dengan kawan-kawan SPM dia. Okay, dia kata waktu zaman dia tu memang tak ada WhatsApp lagi. Aku tak tahu dia duduk sama bila, memang lama ke kalau tak ada WhatsApp. Dia kata dia hidup waktu tu tak ada WhatsApp. So bila korang dah habis SPM, memang habis jam tu tak jumpa dah. Okay, kalau kawan kau kahwin ke, memang tak dapat berita lah. Tiba-tiba satu hari, sejak kemunculan WhatsApp ni, ada satu grup yang mana ditubuhkan oleh salah seorang classmate si Ayu ni. So diorang pun seronok lah, sebab lama tak jumpa, banyak benda nak sembang, dan semua kawan-kawan dia ada. Orang last yang dijemput dalam grup tu adalah si Nadia. Okay, budak yang paling senyap dalam kelas. Cuma yang pelik, dalam grup WhatsApp ni, si Nadia, budak paling senyap dalam kelas dulu, adalah budak yang paling merincang, yang paling bising dalam grup WhatsApp tu. So dia rasa macam, si Nadia ni dah berubah lah. Like yelah, manusia berubah kan. So maybe waktu dulu tu malu, tapi sekarang dah jadi mungkin jadi cikgu ke kan. So mestilah have fun semua kan. Then si Nadia ni, budak yang paling senyap tadi tu, adalah member dalam grup WhatsApp tu yang paling banyak menghibur masa lampau tau. Dia macam, kau ingat cikgu Nizam, dia kelakar tu, walaupun ajar mat yang kelakar gila. Dia banyak gila dia imbau, seolah-olah dia memang happy waktu dulu. Dalam riuh-riuh dalam grup WhatsApp tu, ada seorang kawan dia ni pergi tegur lah si Nadia ni. Nadia, kau kenapa kan? Masa dulu kalau kita orang tegur je, kau terus jeling kita orang macam ni. Dan dalam kelas kau lah yang paling senyap. Lepas tu rambut jatuhkan, memang tak nak siapa tegur kau. Kenapa kau macam tu dulu kan? Tapi sekarang kau dah lain. Tiba-tiba heboh grup tu hanya dengan satu persoalan daripada kawan dia ni, menyebabkan si Nadia, budak senyap tu, diam. Tiba-tiba tertulis perkataan recording audio. So si Nadia ni recording audio dan hantar ke dalam grup WhatsApp. So si Ayu ni, dia adalah salah seorang budak yang orang kata budak biasa lah, budak yang have fun masa dulu tu. So dia pun tengoklah dengan teliti Nadia ni recording audio. So keluarlah recording audio daripada si Nadia. So Ayu ni pun dengar lah. Dia dengar si Nadia cakap macam ni. Aku saja je nak perhatikan seekor-seekor mana yang aku berkenan. Aku akan bawa dia ke tempat aku. Tempat aku lebih tinggi dari langit, lebih rendah dari bumi. Dia cakap macam tu. Mana si Ayu tak takut kan? Lepas tu semua dalam grup tu senyap. Lepas tu keluar perkataan recording audio sekali lagi oleh Nadia. So si Ayu dah seram lah. Dia rasa macam nak keluar daripada grup WhatsApp. Ingatkan dapat grup WhatsApp seronok dapat sembang kawan semua. Tapi bila ada si Nadia ni, rasa macam seram lah. Diorang pun dengar lah recording Nadia ni yang kedua. So si Nadia ni cakap terlalu perlahan sampai diorang kena dekatkan kat telinga tau. Lepas tu dia dengar suara si Nadia ni cakap, aku cari siapa yang boleh dengar bisikan aku ini. Serentak dengan tu keluar satu hembusan tiup ke telinga. Ayu ni macam sebab dia rasa macam ada orang bercakap kat tepi dia, dan terus hembus dekat telinga dia tau. Lepas tu dia tengok kat telinga tak ada siapa-siapa. So dia tengok dia baca balik grup WhatsApp. Si Nadia ni tulis, tak payah pandang keliling, korang takkan dapat nampak aku. Aku yang boleh nampak korang.
lagi ya. Si Ayu ni cuak kan. Lepas tu ada kawan-kawan si Ayu ni dah PM Ayu macam, wih asal dengan budak ni lah. Macam seram semacam je aku tengok. Lepas tu si Ayu ni belum sempat dia balas, tiba-tiba si Nadia record satu lagi suara dan dia hantar dalam grup. Dia kata, Ini yang paling aku tak suka. Korang tengah sembang dekat sini, tapi pergi sembang di tepi dengan orang lain belakang aku. siapa siap si Nadia ni? Semua benda dia tahu. So diorang pun dah cuak waktu tu. Lepas tu ada seorang kawan dia yang dalam grup tu tanya lah si Nadia ni macam, weh Nadia, kenapa kau punya suara seram semacam kan? Lepas tu kau punya cara cakap pun macam berdendam je dengan kita orang. Lepas tu si Nadia ni hantar satu lagi voice yang berisi cuma ketawa dia, yang seolah-olah dia sedang mengilat. Kemudian dia left grup tu. Lepas tu budak-budak lain semua dah takut. Lepas tu bising lah tanya macam, kenapa dengan dia ni kan? Lepas tu cuak. Tiba-tiba keluar satu video dalam grup tu yang datang ni daripada si Nadia. Pelik tak? Dia dah keluar tadi, tapi tiba-tiba ada satu video yang datang dari dia. Lepas tu dia macam, diorang pun, si Ayu ni dah tak nak tengok lah sebab dah cuak dah waktu tu. Memang dia tak nak tengok. Kalau nak tengok pun mungkin next time je lah. Malam tu juga kawan dia WhatsApp dia tanya, oi Ayu, kau dah tengok ke apa yang si Nadia ni hantar? Lepas tu si Ayu kata, aku tak tengok, tak berani lah weh. Lepas tu kawan dia kata, dia ada hantar gambar video dengan dia ada hantar video pasal kita zaman sekolah dulu. Lepas tu si Ayu ni macam, oh iya ke? Tak apa lah, nanti aku tengok esok pagi. Lepas tu kawan dia okey. So esok pagi si Ayu ni pun tengoklah rakaman tu balik. Dan dia tengok rakaman tu memang bercerita pasal dia dengan kawan-kawan dia masa dulu. Video tu cuma 15 minit je. Pada minit kelima, dia nampak yang diri dia, si Ayu nampak diri dia dengan kawan-kawan dia tengah main cop tiang tau, dekat tepi kantin. Tengah main cop tiang. Dan dia tahu, oh ni sekolah lama dulu. Dalam tengah dorang seronok main tu, si Ayu ni perasan ada satu budak, iaitu si Nadia tu, budak yang senyap tu, ada dekat hujung tengah perhatikan dorang main tau. Lepas tu video tu beralih ketika mana si Ayu dan kawan-kawan dia masuk ke dalam kelas. Peliknya bila orang masuk dalam kelas, orang nampak si Nadia ni tengah duduk dekat bangku dia sambil dia punya rambut macam ni turun. Lepas tu tangan menggeletar sambil conteng meja. Macam tu. Pelik sebab tadi diorang tengah main dan budak tu tengah tengok dia. Dan sekarang budak tu masuk kelas awal daripada diorang. So si Ayu ni macam, okay maybe tu budak tu masuk awal lah kan. So kamera pun daripada depan, daripada menghadap diorang ramai-ramai tu, kamera tu makin lama makin macam zoom in. So dia perhatikan satu kelas, tengok kelas semua. Yang menakutkan bila si Ayu ni, dia nampak ada satu lembaga dekat hujung kelas, bahagian paling belakang. Lepas tu si Ayu ni pause. Lepas tu Ayu ni pause, dan dia tengok lembaga tu. Dia zoom besar kan. Baru dia perasan lembaga yang ada dalam gambar tu adalah si Nadia ni, budak Nadia ni yang versi besar tau, versi yang dah besar, sedang tenung ke arah Ayu yang sedang melihat video tu. So si Ayu ni apa lagi padam. Keesokan pagi dia, si kawan Ayu ni, dia create satu group yang tak ada si Nadia ni. Dia tanya, dah tengok ke video yang dia hantar tu? Lepas tu orang lain semua dah tengok ah. Lepas tu si Ayu ni kata macam, aku tengok tapi tak habis sebab dia takut kan. Dia kata, kalau kau tengok sampai habis, video pasal ada lembaga hitam belakang tu, last kali benda tu keluar daripada bilik kelas tapi terbang. So si Ayu ni rasa macam, wah bila aku tak tengok sampai habis kan, kalau tak lagi cuak ada. Lepas tu ada seorang kawan dia menyaut dalam grup tu. Dia kata, korang nak tahu tak? Lepas tu kawan dia cakap, asal? Lepas tu kawan dia ni kata, semalam aku pergi pasar dan aku nampak mak si Nadia ni. Aku tanyalah mak dia, hai aunty, nak tanya sikit. Lepas
Lepas tu si Nadia ni tanya apa? Lepas tu saya kawan Nadia masa sekolah dulu. Lepas tu si makcik ni macam kawan Nadia Lepas tu si kawan dia ni sambung lah cerita. Nak tanya Nadia sekarang duduk mana Lepas tu yang memeranjatkan bila mak si Nadia ni kata si Nadia dah mati 18 tahun lepas disebabkan bunuh diri. Aku tak tahu lah, mungkin depression ke like something else tu menyebabkan dia bunuh diri dan dia dah mati 18 tahun lepas. Jadi pelik sekarang, siapa yang dalam grup tu yang duk bising-bising hantar gambar, buat voice semua, siapa dia sedangkan si Nadia yang asal dah mati. Dan diorang terfikir diorang nak buang si Nadia ni daripada grup sebab diorang tahu tu bukan Nadia lah sebab Nadia dah mati. So tapi nak buang macam mana sebab dalam senarai member tak ada dia dan nombor dia pun tak ada. Memang tak ada siapa add dah lepas tu tapi masih ada. Lepas tu tiba kawan dia seorang menyaut tau. Habis tu grup kita ni kau rasa agak-agak dia boleh masuk tak? Semua diam. Keluar satu nombor yang diorang kenal sebagai Nadia. Kemudian keluar satu message daripada Nadia dekat grup lama diorang. Dia kata, korang buat grup baru, tak add aku Lepas tu diorang pun dah cuak Diorang memang masing-masing dah tak nak jawab soal message daripada Nadia tu. Diorang senyap. Lepas tu si Nadia tanya macam, asal semua tak nak jawab sekolah tak suka aku macam tu. Lepas tu ada yang sempat sembang dengan Nadia tu cakap, aku nak tanya yang dalam kelas tu siapa? Lepas tu dia kata tu mak dia. Serius lah mak kau. Benda tu terbang kot. Lepas tu mak dia kata yang kau dah mati. So apa kejadahnya dalam video tu mak dia kan? Dan yang Wow Sekali lagi lampu terpadam secara tiba-tiba. Tak apalah, kita teruskan dan habis cerita ni biasa cerita pasal alam maya kan. So gadget semua memang sebenarnya siapa dia? Kau ingat si member-member dalam grup nak percaya ke cakap dia kan tu mak dia sedangkan benda tu boleh terbang? Dan kau ni pun siapa sedangkan kau dah mati? Lepas tu seorang-seorang member grup tu semua left. Tinggal si Ayu dengan Nadia. So Ayu pun tak tahu kenapa dia tak left waktu tu. Lepas tu si Nadia ni cakap macam, aku sunyi, kenapa tak ada siapa nak kawan dengan aku tiba-tiba dia baik kan. Lepas tu si Ayu ni kata, bukan, tak ada siapa nak kawan dengan kau, masalahnya kau yang asingkan diri. Lepas tu si Nadia ni kata, okey, mulai sekarang aku akan cuba untuk bergaul, tapi kau tolong aku. Lepas tu si Ayu ni tiba-tiba rasa kesian lah. Dia kata macam, boleh je, aku boleh tolong kau untuk cuba berubah kan. Lepas tu si Nadia ni kata, tolong aku nak cuba untuk berkawan, tapi keliling aku semua gelap. Lepas tu si Ayu ni kata, kau kat mana sebenarnya? Yang kau kata keliling kau gelap tu, kau kat mana sebenarnya? So si Nadia ni jawab, aku kat alam barzah. Nah, si Ayu terus keluar daripada grup tu. Memang dia kata, aku memang dah takkan join mana-mana grup yang aku tak kenal. So sedar tak sedar kita dah sampai di akhir video. Macam biasa, jangan lupa like, comment dan share. Jangan lupa subscribe dan tekan button bell notification. Macam mana seram tak seram kisah kompilasi seram sangar maya ni. So kalau korang seram, boleh komen kat bawah. Kalau tak seram, boleh komen kat bawah. Maybe kita orang boleh buat lebih baik lepas ni. Dan sekali lagi aku nak bagi tahu, kalau korang yang sudi boleh follow IG aku dan follow IG Fikri. Alhamdulillah sejak ni makin ramai yang follow aku. Dan aku macam setiap hari tu macam ada orang follow, aku rasa macam wah, thank you kan. Walaupun aku tak update banyak dekat bahagian feed, aku banyak lah juga buat story. So kalau korang boleh share kat situ, korang boleh tahu perkembangan kita orang, okay? Dan sekali lagi aku nak ucapkan terima kasih dekat Aimi dan pihak Mara Digital Kuala Lumpur sebab sudi
bagi kita orang barang-barang untuk di review. Dan thank you kepada semua Kimbayu sebab bantu kita orang dapatkan monetize Google AdSense. Okay, sampai situ je. InsyaAllah kita jumpa dalam hari dan masa yang lain, tapi dalam channel yang sama. Dan jangan lupa teruskan stay tune dengan kita orang dengan konten-konten terbaru insyaAllah. Okay, sampai situ je. Kamsahamnida, annyeong, miane, saranghaeyo, ciao.